Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Titik Sentuhan Terus Bertindak. Seperti biasa, malam ini, dua isu kami akan ketengahkan untuk perhatian anda iaitu dalam segmen Sentuhan Kasih derita keluarga Haniza dan rintihan penduduk kampung Masjid Sungai Buloh dalam derita 13 tahun. Jadi teruskan bersama kami selama setengah jam dari sekarang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Saudara, setiap kegembiraan ada insan yang berada di dalam kedukaan, dan ketika kita mengecapi kebahagiaan, ada insan yang benar-benar memerlukan bantuan. Ada kisah yang ingin kami kongsikan bersama anda dalam segmen Sentuhan Kasih. Untuk itu kita ikuti paparan ini bersama wartawan kami Sahaluddin Haji Idris di Kampung Nahar, Pulau Langkawi. Saksikan. Bawa pergi hospital Al Ustaz, masuk dia punya MRI tu, terowong tu. Dia mengesahkan ada ketumbuhan di bahagian saraf belakang, saraf tunjang belakang tu. Adalah lebih kurang sebesar ni lah. Kakak saya ni dia sakit daripada dia mengandung lagi, tapi tak dapat dikesan lagi lah masa tu sebab dia mengandung. Selepas dia lahirkan anak dia tu, selepas pantang tu dia jatuh. Ni kak sayang nak tinggal anak kak. Pasal dia kata 50-50. 21 tahun lalu, semuanya indah belaka. Dia dapat menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Selepas melahirkan anak yang ke-6 pada tahun ini, tiba-tiba dia menjadi lumpuh. Setelah dia mendapatkan rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah di Al-Ustar, doktor mengesahkan dia mengalami ketumbuhan tulang belakang. Doktor pakar menasihatkan Puan Haniza harus selalu berulang-alik ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan. Segala kerja rumah seperti memasak, mengemas rumah, membantu anak ke sekolah diserahkan kepada suami dan anak sulungnya. Episod kali ini, wartawan segmen Sentuhan Kasih berkesempatan ke Kampung Said Nahar di Pulau Langkawi, Kedah. Puan Haniza tinggal bersama suami dan 6 orang anaknya di rumah arwah orang tua sejak di bangku sekolah lagi. Suaminya bekerja sebagai pemandu teksi dan mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah. Di sini beliau membesarkan anak-anaknya. Hidupnya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Anak sulungnya, Fazira Syahiza, baru sahaja menamatkan pengajian tingkatan 6. Kerana kekurangan wang dan masalah yang dihadapi oleh ibunya serta tanggungjawab terhadap adik-adiknya yang masih bersekolah, dia tidak dapat menyambung pengajiannya ke peringkat yang lebih tinggi. Lepas kak bersalin dia, kak jadi tak boleh jalan. Kak dah masuk ke Hospital Sultanah Bahiyah. Dah masuk dalam terowong. Dia mengatakan kak ada ketumbuhan dalam tulang belakang. Sebab tu kak tak boleh jalan. Mereka akan buat pembedahan lah. Bila tu? Kak pas pun tarikh bulan depan. Tapi kak ni kak sayang nak tinggal anak kak. Pasal dia kata 50-50. Kak sayang nak tinggal anak kak. Kakak dia lepas STP pun tak boleh kerja, tolong kakak. Suami bawa teksi pun lewat dah. Pukul 5 bawa tepi, dia tolong kak dulu. Dia peringkat awal tu dia sakit belakang lah. Sakit masa dia mengandung tu dia sakit belakang lah. Lepas tu dia dalam mengandung dia orang kata suspek bawa budak masa mengandung tu. Ini proses yang betul-betul. Selepas bersalin dia masih boleh berjalan lagi sebelah lah. Langkah mula tu kan dia boleh jalan lagi sebelah. Lepas tu dia sebelah tu dia kuat lemah sampai jadi macam sekarang lah. Sampai itulah.
Lepas tu bawa pergi hospital Al-Ustaz. Masuk dia punya MRI tu, terowong tu. Mereka mengesahkan ada ketumbuhan di bahagian saraf belakang. Saraf tunjang belakang tu. Adalah lebih kurang sebesar ni lah. Dalam tu. Dia orang cakap, Dr. Fakar tu cakap, ada appointment dalam bulan 4 dan bulan 6. Saya ada pergi check. Lepas tu, paspon lagi. Dia bagi 90 hari sampai bulan 9. Itu hari. 27 bulan 9. Lepas tu, paspon sampai 29 hari bulan 10. Untuk appointment doktor tu. Di Al-Ustaz lah. Kakak saya ni dia sakit daripada dia mengandung lagi. Tapi tak dapat dikesan lagi lah masa tu sebab dia mengandung. Selepas dia lahir tu, lahirkan anak dia tu. Selepas pantang tu, dia jatuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bila dah hospital sini, hantar pergi Al-Ustaz, baru dapat kesan penyakit dia. Ketumbuhan dalam tulang tunjang. Belanjaan tu, bila abang pergi buat kerja, naik teksi, kami adik-adik ni cuma tolong akak lah, takat yang kami mampu. Dari segi anak-anak dia, kami cuma pantau macam tu je lah. Anak sulung dia ada, yang umur 20, dia yang uruskan adik-adik dia lah. Macam kak cuma tolong apa yang patut sajalah. Mujur, suaminya bekerja sebagai pemandu teksi. Setelah anak-anaknya balik dari sekolah, setiap hari pada jam 5 petang, dia akan keluar bekerja. Namun kecekalan ahli keluarganya begitu kuat, langsung tidak berputus asa dengan dugaan yang menimpa. Keluarga ini reda akan ujian yang ditetapkan oleh Ilahi. Lebih-lebih lagi suaminya. Sepatutnya dulu ni dia ada operation dah. Tapi dia disebabkan kos, sebenarnya dana apa tak boleh cari. Tangguh dulu nak berubat kampung dari ikhtiar cara lain dulu. Itu sampai sekarang lah. Ikhtiar tu. Tapi untuk ubah tarikh pun masih duduk macam ni lah. Kan? Makan ubat, macam-macam ubat ada kita makan. Macam ada ubat ada semua dah makan dah. Lepas tu jadi macam sekarang lah. Itu lah. Abang tolong akak? Ya lah, tu mandi, angkat mandi apa semua tu. Sakit malam, jaga baby lagi. Kan? Tu perbelanjaan pampers lah tu. Bukan pampers, baby pampers. Apa pampers kena tinggi sikit lah dia punya tu. Macam tu lah. Di depan tu taklah mudah lah. Pengorbanan suami Puan Haniza patut dipuji dan tidak dinafikan, amat bernilai. Cabaran dan kesusahan membesarkan serta menguruskan anak-anaknya tidak pernah membuatkan dirinya berasa tertekan. Akibat kekangan keuangan dan masa, kadang-kadang beliau tidak sempat untuk pergi ke hospital untuk berjumpa dengan doktor pakar. Puan Haniza tidak pernah mengeluh dengan nasib diri dan keluarganya. Ibarat berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Selagi suaminya dapat bekerja sebagai pemandu teksi, dia tetap mahu meneruskan kehidupan seperti orang lain. Bagi kami, keluarga ini perlu dibantu dalam meneruskan kelangsungan hidup selain untuk meringankan bebanan keuangan sedikit sebanyak. Sesungguhnya dugaan sebegini amat berat bagi mereka yang menanggungnya. Sekurang-kurangnya kita sebagai rakyat prihatin dapat membantu dengan apa yang ada bagi meringankan beban kehidupan keluarga ini. Laporan segmen Takdir Keluarga Haniza oleh wartawan Sahaluddin Haji Idris dari Kampung Said Nahar, Langkawi, Kedah Darul Aman.
Kami berharap agar segala bentuk bantuan daripada agensi yang berkaitan dapat disegerakan agar keluarga Haniza dapat dibantu. Rumah yang dijanjikan pemaju entahkan bila siap. Kehidupan penduduk terus-menerus menyewa dan menumpang sana-sini. Itulah yang berlaku kepada bekas penduduk Kampung Masjid Sungai Buloh yang juga merupakan pembeli pangsapuri Seri Bunga Raya di mana tapak pembinaan ini telah terbengkalai selama lebih 13 tahun. Terus di Rundung Malang, tapak pembinaan ini didakwa telah dijual kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan penduduk. Wartawan kami, Syafina Samson Anur, mendengar rintihan mereka dalam derita 13 tahun. Saksikan. Kami anak jati kampung. Kami tak ada tanah sendiri di tempat kami. Orang luar lagi mewah dari kami. Mereka banglo. Kami tidak ada tanah setinggan pun. 30 tahun lepas kami ada tanah setinggan. Dengan janji-janji manis. Apa yang tinggal inilah. Saya tak sanggup hidup macam ni, kan? Sampai bila saya nak hidup macam ni? Kalau bila saya pergi mohon rumah lain, dia orang cakap kau dah beli rumah, kita tak boleh uruskan perkara kau. Kau kena tunggu juga. Sampai bila saya nak tunggu? Mungkin lagi 5 tahun saya ada ke tak ada, saya pun tak tahu. Jadi saya nak harapan untuk anak-anak saya. Itu adalah antara keluhan hati berpuluh penduduk kampung Masjid Sungai Buloh apabila bangunan pangsapuri kos rendah yang dinamakan Pangsapuri Seri Bunga Raya setinggi 12 tingkat dan mempunyai 2 blok di kampung tersebut terhenti separuh jalan. Kini setelah hampir 13 tahun berlalu, mereka masih menagih janji daripada pihak yang berkenaan untuk menyiapkan rumah yang telah dijanjikan kepada mereka. Ketidakpuasan hati mereka tidak dapat dibendung lagi lantaran penantian yang terlalu lama dan tidak berpenghujung. Projek yang terbengkalai lebih kurang 13 ke 15 tahun. Jadi pada asalnya rumah ni telah diambil oleh syarikat yang bernama Atlah Housing Sdn Bhd. Dan perjanjian kami telah dibuat pada 2002. Dan perjanjian ni, dalam perjanjian ni dia kata dia akan bayar 450 sebulan sewa dan dia akan bayar. Jadi benda ni pada awalnya 1 tahun tu dia bayarlah. Dia bayar sewa 450 dan lepas tu lepas 1 tahun tu dia mula ada masalah. Kalau dia pecahkan rumah ni, kalau dia katakan dia nak suruh kita ambil kondo, kita tak mampu lagi. Kalau dia boleh buat balik rumah tu, kita syukur kepada Allah SWT supaya kita boleh dapat duduk sini. Kalau tak ada, buatlah putusan yang munasabah. Kalau rumah ni sekiranya tidak kerajaan boleh tolong dengan kita, bagilah peruntukan yang melebihi daripada 150,000 untuk menyara orang sini. Kalau tidak pun kerajaan kena buat satu putusan untuk nak siapkan rumah pada penduduk yang telah beli supaya penduduk ni boleh duduk di sini dengan senang. Asalnya, tapak projek berkenaan merupakan penempatan setinggan oleh kira-kira 80 buah keluarga. Mereka diminta berpindah keluar dari situ apabila projek itu mula dibangunkan oleh kontraktor yang terlibat. Penduduk bukan sahaja dijanjikan unit kediaman tersebut, malahan pihak kontraktor bersetuju sewa semua unit rumah terbabit dibayar oleh pihak kontraktor sehingga pembinaan pangsapuri tersebut selesai sepenuhnya. Dengan dibayar sewa untuk 6 bulan pertama. 6 bulan pertama masih juga projek ni macam ni. Tak jalan-jalan. Lepas 6 bulan dia bagi cek untuk yang kedua punya payment. Semua cek tendang. Bila kita pergi bankin, cek tendang. Tak ada duit. So kita buat aduan polis pun tak ada apa-apa feedback. Saya ada simpan cek dia semua, evidence semua ada. Bila kita dah buat aduan, tak ada feedback, kita buat rayuan kepada yang adun ni lah. Ketua kampung kita tanya, masa tu dah hilang. Selalu menyorok lah. Sebab mungkin masing-masing dah dapat habuan dia yang dia dapat. Itu kita tak tahulah. Itu dia dengan Tuhan kan. Okey, lepas tu kita pergi adun. So adun bagi satu surat, katakan macam mana, macam ni lah. Dia drag. Di awal pembinaannya, projek itu dilihat berjalan dengan lancar. Namun setelah masuk tahun kedua, projek itu masih lagi gagal disiapkan dan pemaju dikatakan telah bankrupt.
Ekoran itu bermulalah titik sengsara yang memeritkan terhadap penduduk berkenaan apabila mereka terpaksa menanggung bebanan hutang kepada pihak bank kerana terpaksa membayar ansuran pinjaman sedangkan rumah mereka belum siap. Saya pun sekarang ni nak ambil taksi pun dah blacklist dah. Bila saya pergi kat bank, bank cakap awak mesti kena bayar. Tapi dah saya nak bayar, saya boleh bayar. Tapi bumbung tak ada. 15 tahun ni saya bumbung tak ada. Tapi orang yang di sana tu semua, orang yang datang luar negeri tu, daripada Amerika, Australia, Jerman semua, diorang semua rumah dah siap dah. Yang kita ni duduk dekat 4 keturunan adalah, tak salah saya. Tapi kita tak ada buat apa kat sini. Jadi saya ada anak 7 orang. Jadi selesaikanlah benda ni secepat mungkin. Kita dah tunggu terlalu lama. Saya pula adalah seorang ibu tunggal yang mana saya tak dapat nak selesaikan hutang-hutang untuk rumah ni, dan rumah pun tak dapat didirikan. Saya duduk dengan keluarga iaitu mak saya, anak saya 2 orang, yang mana saya kena support anak saya, mak saya. Dan mak saya pun terlalu tua, selalu masuk hospital, keluar hospital. Saya minta sangat pihak yang berkaitan dapat menyelesaikan masalah kami secepat mungkin. Jika dilihat dari fizikalnya, bangunan Pangsapuri berkenaan telah 50% siap pembinaannya. Salah satu blok berkenaan telah disiapkan sehingga tingkat yang ke-9 dan blok yang kedua telah siap sehingga tingkat yang ke-5. Kini bangunan Pangsapuri tersebut dipenuhi semak samun yang semakin meninggi dan keadaan bangunan dilihat semakin usang. Kawasan penempatan di sini sememangnya strategik kerana ia berhampiran dengan stesen komuter Sungai Buloh. Berdekatan dengan tapak projek terbengkalai ini juga dilihat kerja-kerja pembinaan MRT sedang giat dilaksanakan. Apabila projek MRT ini siap sepenuhnya kelak, bangunan terbengkalai berkenaan pasti mencacatkan pemandangan kepada orang ramai yang melalui kawasan tersebut. Bila diajukan soalan mengenai tindakan yang mereka telah usahakan untuk mengatasi masalah projek terbengkalai itu, ini jawapan yang mereka berikan. Saya dah berapa tahun, saya pengurusi semua, kita ada buat satu komiti badan bertindak. Okey, dari sana kita adalah usaha memang banyak usaha. Kita dah turun naik telefon apa semua kita dah buat. Okey, kita pergi juga perumahan. Ada pergi perumahan. Dia orang bagi satu surat, katakan dia untuk bank lah. Untuk bank dia kata dia bagi satu surat, katakan projek ni dah terbengkalai. Jadi bank consider lah dengan payment tu. Okey, di perumahan pun ada bagi. Menteri Besar pun saya dah pergi. Saya ada surat yang telah dicop oleh Menteri Besar masa tu. YB Datuk Khalil Ibrahim masa tu. Okey, sebelum tu bila barisan pun saya dah lalui ni. Sebelum ni. Akhir Toyo punya time semua dah, sebab dia daripada dah dua ni. Jadi kita orang dah pergi jumpa. Kita komiti kita dah pergi jumpa. Presiden pun banyak juga berusaha, telefon sana, telefon sini. Semua kita dah usaha. Lepas tu tak ada apa-apa juga dari lepas itu. Bila kita ajukan surat tu kat bank, bank kata dia punya perjanjian lepas 2 tahun kena bayar. So you kena bayar juga. Dia tak peduli yang sama ada rumah siap ke, kita dapat apa ke, dia tak kisah. Dia paksa kita bayar. Kalau tak bayar, interest. Itu bank punya prosedur. Kerajaan pun tak nak ambil tanggungjawab, pergi push bank ke apa-apa, tak ada. Wakil penduduk mendakwa bahawa tapak projek terbengkalai tersebut telah dijualkan kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan mereka semua. Apa sebenarnya yang berlaku? Yang terbaru ni yang kami yang dapat ni dalam setahun 2 ni ialah tanah pembangunan projek terbengkalai ni telah ditukar hak milik oleh pihak pemaju yang muflis ni. Saya pun tidak tahu macam mana. Saya cukup sedihlah, kami dah berjumpa dengan pihak-pihak kerajaan negeri, pejabat tanah, majlis Perbankan Shah Alam, tapi saya rasa tidak ada tindakan susulan sampai hari inilah. Menurut penduduk di kampung berkenaan, projek terbengkalai itu juga diakui banyak menimbulkan pelbagai masalah kepada mereka. Bukan hanya menyusahkan pembeli, malah tempiasnya juga terkena kepada penduduk di kampung ini. Persekitarannya bukan hanya ditumbuhi dengan lalang yang semakin menebal,
Bahkan, bangunan yang tidak siap itu boleh mengundang risiko kesihatan seperti pembiakan nyamuk Aedes yang menyebabkan demam denggi serta ancaman binatang berbisa seperti ular. Paling merusingkan penduduk, projek terbengkalai itu telah mengakibatkan masjid kampung mereka yang terletak berhampiran digenangi air apabila hari hujan, sekaligus mengganggu keselesaan para jemaah yang beribadat di masjid itu. Permasalahan kita banyak masalah yang timbul. Pertamanya tentang apabila hujan lebat. Hujan lebat, jadi air akan masuk di sebelah daripada bangunan baru tu menuju ke masjid. Jadi kita punya masjid tu kadang-kadang banjir di dalam. Ya, kapet sampai mana separuh daripada kapet tu kadang-kadang basah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya kita nak updatekan, maknanya upgradekan masjid ni kita tak boleh sebabnya tanah dipunyai oleh pemaju. Dan seterusnya iaitu dengan keadaan banjir yang mana berpunca daripada bangunan terbengkalai. Jadi berpunca daripada bangunan terbengkalai, jadi mana air bertakung, kadang-kadang mendatangkan penyakit nyamuk Aedes dan kadang-kadang ular. Kadang-kadang biasa juga ular masuk ke dalam masjid. Selain itu, penduduk juga bimbang terhadap risiko tanah runtuh di bahagian sekeliling projek terbabit disebabkan oleh sistem saliran yang tidak sempurna. Kesan jelas dapat dilihat di tebing salah sebuah rumah penduduk di situ. Tanah di sekeliling tebing tersebut terhakis dan mulai runtuh. Jika musim hujan tiba, pastinya penghuni di rumah berkenaan bimbang akan keselamatan mereka sekeluarga. Bagi pembeli projek rumah terbengkalai tersebut, mereka mengharapkan ada sinar harapan untuk menyelesaikan sekaligus menyiapkan rumah impian mereka itu. Perasaan sedih serta kecewa terpaksa dilalui setiap hari apabila memikirkan rumah yang bakal menjadi tempat berteduh selamanya tidak tahu bila akan siap. Ibarat menanti bulan jatuh ke riba, nasib pembeli masih lagi terumbang-ambing ekoran daripada masalah yang berpunca dari kegagalan pihak kontraktor. Jadi saya sangat-sangat berharap pihak-pihak yang terbabit atau pihak likuidasi yang terbabit supaya kita kena cari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah bangunan ini dan menyiapkan bangunan ini. Itu je lah. Dan satu lagi, apa yang kita tengok persekitaran yang sedia ada sekarang dengan MRT telah pun hampir 3 suku siap. Bangunan yang ada sebelah MRT ni pun dah menampakkan kecacatan pada pemandangan setempat. Jadi saya harap pihak-pihak yang terlibat dan juga kerajaan negeri atau pihak-pihak yang ada ada sangkut paut dengan projek ini supaya tampil dan bantu penduduk berdepan dengan masalah yang kami hadapi ini. Apa yang dipaparkan ini diharapkan mendapat perhatian segera daripada pihak-pihak yang berwajib agar nasib mereka terus terbela dan hak mereka dikembalikan semula. Kami akan cuba mendapatkan respon mengenai isu ini dari pihak-pihak yang terlibat. Nur Syafina Samson untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Penduduk merayu agar pihak berwajib memandang lebih serius dan segera bertanggungjawab menyelesaikan masalah mereka dengan kadar yang segera. Penantian yang lama ini diibaratkan sebagai mimpi ngeri buat mereka. Sekian dahulu paparan kami untuk malam ini dan kepada anda yang ingin menonton kembali rancangan kami, sila ke myclick.rtm.gov.my ataupun muat turun aplikasi RTM Mobile di telefon pintar anda. Saya mewakili kru penerbitan Titik Sentuhan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang selama ini memberikan sokongan yang tidak putus kepada kami. Dan untuk sebarang permasalahan ataupun aduan, anda boleh hubungi kami di nombor yang tertera di kaca TV dan jangan lupa untuk menonton Nasional 8 selepas ini. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.